Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersama melalui maya bagi membincangkan madah ataupun mata pelajaran Fiqh Islam S102. Semoga perbincangan ini mendapat manfaat kepada calon-calon stam yang akan menduduki peperiksaan yang dijangka akan berlangsung pada Februari 2021 insya-Allah. Para pelajar sekalian, jadi pada tengah hari ini sukalah bagi saya untuk membincangkan bersama dengan para pelajar semua mengenai tajuk talak. Ini merupakan ulangan kepada tajuk ini yang mana saya yakin dan saya percaya kesemua tajuk dalam sukatan fiqh sudah selesai. Para pelajar mempelajarinya daripada ustaz ataupun ustazah masing-masing. Jadi para pelajar bolehlah buka buku teks dan muka surat 15. Di bawah tajuk Faslun fit Talaq. Yang pertamanya kita pergi kepada ta'rif talak. Ta'rif talak di segi bahasanya ialah halul qaidi wa syar'an halu aqdin nikahi bilafzi talaqi wa nahwihi. Jadi untuk tajuk talak ni dia mari dua ta'rif. Ta'rif syara'. Yang pertamanya halu aqdin nikahi bilafzi talaqi wa nahwihi. Yang keduanya ialah tasarrufu mamluki lizawji yuhdithuhu bila sababin fayaqta'un nikaha. Jadi untuk ta'rif syar'an, para pelajar boleh pilih mana-mana yang para pelajar mahu. Kita nak satu sahaja ta'rif syar'an, sama ada halu aqdin nikah ataupun tasarrufu mamluk. Jadi para pelajar boleh pilih yang mana satu. Untuk ta'rif, kebiasaannya pada ta'rif ni soalan tidak sukar, tidak payah. Saya yakin para pelajar sudah biasa dengan soalan-soalan tentang ta'rif. Contoh kita pergi pada ta'rif talak di segi syarak. Kebiasaan soalannya berbentuk ma ta'rifut talak ataupun arif at-talak syar'an. Pada kebiasaannya untuk subjektif, untuk kertas 2, dia tanya ta'rif di segi syarak, syar'an ataupun istilahan. Jadi untuk tajuk lughatan, untuk ta'rif lughatannya kemungkinan besar dia tanya di kertas 1, iaitu kertas objektif. Baik, itu di antara soalan yang kebiasaan ditanya pada ta'rif. Kita pergi kepada dalil. Dalil aslu fi qabla al-ijma' al-kitab, dalil daripada Al-Quran ataupun kitab, iaitu
at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi dalil dia ada dua. Dalil dalam fiqh dia wajib ingat dua. Satu dalil daripada Al-Quran, satu daripada hadis. Jadi para pelajar digalakkan dan sememangnya wajib menghafal untuk dalil dua. Satu daripada Alkitab, satu daripada Sunnah. Contoh soalan. Pada kebiasaan ditanya pada dalil, di antaranya ialah mad dalilu ala masyru'iyatit talaq. Mad dalilu ala masyru'iyatit talaq minal kitabi awis sunnah. Jadi kalau sekiranya pertanyaan dalil daripada talak tu sekiranya ada au jadi bermakna kita ada pilihan. Sekiranya calon atau pelajar menghafaz satu sahaja, dia boleh jawab. Sebab dia bagi pilihan. Sama ada jawab dalil tadi daripada kitab ataupun sunnah. Dibimbangi sekiranya soalan menentukan ataupun menetapkan sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Jadi sekiranya contoh mad dalilu ala masyru'iyatit talaq minal kitab. Jadi sekiranya calon menjawab atau pelajar menjawab hadis as-sunnah, maka tidak boleh markah. Sebab apa? Sebab soalan tanya inginkan daripada Alkitab. Sebab itu saya kata, saya nyatakan tadi bahawa calon wajib hafal dua daripada dalil. Sama ada dalil daripada satu daripada Al-Quran, satu daripada Sunnah. Dan bentuk soalan juga dia boleh tanya mal aslu. Mal aslu ala masyru'iyatit talaq minal kitab awis sunnah. Jadi al-aslu dengan ad-dalil sama saja. Al-aslu juga dikatakan dalil. Dia sama seperti dengan ad-dalil. Kadang-kadang calon ataupun para pelajar dia tak pernah berjumpa ataupun tak pernah ditanya dengan perkataan al-aslu. Biasa terjumpanya ad-dalil. Maka sekiranya ada soalan yang keluar menanyakan al-aslu, maka sama saja soalan berkehendakkan kepada dalil. Baik, seterusnya hikmat masyru'iyati. Hikmat ni pada yang tahun-tahun lepas tidak ada hikmat dalam talak, tapi pada tahun ini dimasukkan sedikit hikmat masyru'iyatihi. Jadi saya yakin cikgu ataupun ustazah telah memberi penerangan tentang maksud hikmat masyru'iyat. Kita pergi kepada arkanut talak. Arkanut talak ada 5. Yang pertama sirah, yang kedua mahallu atau zaujah, yang ketiga wilayah, yang keempat mutallik atau zauj, yang keempat qasdu.
Yang keempat qasdu, yang kelima mutallaq. Jadi itu rukun talak. Di antara soalan yang kita boleh apa nama ni kongsikan di sini, iaitu mengenai rukun, juga soalan berbentuk biasa saja. Kebiasaannya dia suruh kita sebutkan berapa rukun. Contohnya dia datangkan pernyataan dahulu. Dia menyatakan bahawasanya rukun talak ada 5. Kemudian dia pun kata udkur salasatan min, ataupun udkur isnain. Jadi saya rasa untuk rukun ini tidaklah menjadi satu kesukaran, dan di segi soalan pun tidaklah begitu sukar. Yang keseterusnya iaitu syartun fil mutallaq walau bitta'liqi syartan. Jadi yang keseterusnya ialah syarat suami. Syarat suami ini dia ada 2. Yang pertama taklif. Seorang suami untuk berlakunya perceraian, jatuhnya talak ataupun berlakunya talak, yang pertama suami itu seorang yang taklif. Maka tidak sah. Fala yasihu min ghairi mukallaf. Jadi kalaulah suami itu belum mukallaf, suami itu seorang kanak-kanak ke, jadi tidak berlaku, tidak sah talak sebab dia belum mukallaf. Syarat suaminya mesti taklif. Itu yang pertama. Berdalilkan kepada hadis yang masyhur, iaitu rufi'al qalam an salasin. Kemudian yang keduanya ialah ikhtiar. Jadi syarat suami yang keduanya ialah mesti ikhtiar. Untuk nak menceraikan isterinya tadi ialah ikhtiaruhu, iaitu pilihan suami itu sendiri, tanpa dipaksa oleh mana-mana pihak. Itu syarat. Tapi sekiranya dipaksa oleh mana-mana pihak, maka fala yasihu min mukrahi. Maka tidak sah sekiranya dia tu dipaksa. Berdalilkan kepada hadis Nabi, la talaqa fi iglaq. Jadi sekiranya suami tadi dipaksa untuk cerai, maka perceraian tadi tidak berlaku. Perceraian berlaku syaratnya suami mesti ikhtiar, pilihannya sendiri. Jadi di sini juga kita boleh gambarkan soalan, ataupun kita boleh kongsikan beberapa soalan mengenai syarat suami ini. Contohnya di situ dia kata kebiasaannya kalau sekiranya dia soalan tu alif ataupun ba, biasanya dia mari dengan perkataan udhkur. Udhkur syartaini fil mutallaq. Udhkur syartaini fil mutallaq, maka para pelajar boleh jawab dengan secara ringkas, iaitu dengan taklif, ikhtiar. Itu sahaja jawapannya. Tapi sekiranya soalan berbentuk wadih, kalau berbentuk bayin ataupun wadih, maka calon ataupun para pelajar kena jawab pertama taklif, maka dia kena hurai sedikit, fala yasihu min ghairi mukallaf. Itu sekiranya soalan berbentuk bayin ataupun wadih. Kalau soalan berbentuk udhkur, maka memadai dengan sebut taklif dan
ikhtiar. Sudah memadai, sudah memperolehi markah penuh. Yang seterusnya, kalau soalan dal dia boleh buat soalan dal biasanya soalan hukum. Dia boleh juga buat soalan berbentuk talaqar rajulu zaujatahu wa huwa sukran, contoh. Suami menceraikan isterinya sedangkan dia sedang mabuk. Mabuk pula mabuk mana? Talaqar rajulu, ataupun soalan talaqar rajulu zaujatahu sukranan muta'addiyan. Biasa keluar ada tahun berapa saya tak ingat. Biasa keluar ada soalan ni, talaqar rajulu zaujatahu sukranan muta'addiyan. Suami mencerai isterinya dalam keadaan mabuk yang disengajakan. Jadi pada hukum ataupun soalan didal dia nak dua jawapan. Yang pertamanya hukum, yang keduanya alasan. Jadi hukumnya di sini berlaku atau tidak perceraian sekiranya suami tadi menceraikan, melafazkan kata cerai ke atas isterinya semasa dia sedang mabuk. Dengan sengaja. Mabuk tadi dengan sengaja. Maka jawapannya ialah berlaku. Mengikut Imam Syafi'i kita, berlaku walaupun dia sedang mabuk. Berlaku yaqa'u talaq. Sebab apa? Taghlizan alaihi. Itu alasan yang diberi, iaitu taghlizan alaihi. Sebagai memberatkan ke atasnya. Kalau Kelantan kata padai muka dia. Jadi untuk memberatkan ke atas si pemabuk tadi. Sebagai pengajaran kepada mereka. Tapi sekiranya soalan mengatakan bahawasanya talaqar rajulu zaujatahu sukranan la yata'adda bihi. Jadi sekiranya suami dia mabuk, kemudian dia melafazkan kata cerai, tapi mabuk tadi mabuk yang tidak disengajakan olehnya. Maka apakah hukum di situ? Maka hukumnya kalau mabuk yang tidak disengaja, yang bukan dari dia tu sengaja minum. Kalau sengaja minum maka berlaku, tapi sekiranya tidak sengaja, dia ingatkan air biasa, kemudian dia minum, mabuk. Contoh. Kena yang diminum tu arak. Mabuk, lalu dia melafazkan kata cerai ke atas isterinya, maka di situ apakah berlaku perceraian tadi? Jawapannya ialah la yaqa'u talaq. Tidak berlaku perceraian. Alasannya ialah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam tadi. Rufi'al qalam an salasin, ataupun panjang lagi hadis tu yang di hadapan akan ada diterangkan hadis yang penuh. Rufi'al qalamu an salasin. Anis sabi hatta yahtalima, dan seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada syurutul ikrah. Tadi syarat suami mesti dua. Yang pertamanya taklif, yang keduanya ikhtiar. Ikhtiar pilihannya sendiri, tapi sekiranya dipaksa maka tidak sah perceraian tadi apabila suami tadi dipaksa untuk menceraikan isterinya. Maka untuk dikatakan ia tu suami tadi kena paksa, dia perlu melintasi beberapa syarat, memenuhi beberapa syarat paksaan. Di sini ada 3 syarat paksaan, barulah dikatakan dia tu suami tadi kena paksa. Yang mana syaratul ikrah, syarat
paksaan. Yang pertama iaitu qudratu mukrihin ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au biwilayatin. Au taghlibu ajilan zulman. Itu yang pertama. Yang pertamanya ialah mampu orang yang memaksa. Mampu orang yang memaksa melaksanakan apa yang dipaksa. Di wilayah sama ada dengan autoriti dia, dengan kuasa dia, atau dengan taghlibu, dengan kekuatan dia. Itu sekiranya dia ugut suami, contohnya dia kata, kamu cerai isteri kamu. Tidak, aku tembak. Jadi, si pemaksa tadi, dia ada pistol dan ada peluru dan dia mampu untuk tembak orang yang dipaksa tadi. Apabila orang yang dipaksa tadi tidak melakukan apa yang dipaksa. Itu dipanggil qudratu mukrih. Maknanya orang yang memaksa itu ada kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipaksa. Yang keduanya, syarat yang kedua, ajaza mukrah. Jadi saya bagi penerangan secara ringkas sebab kita sebagai ulangan daripada apa yang telah diajar oleh guru-guru atau ustazah masing-masing di sekolah. Jadi yang kedua, syarat keduanya ialah ajaza mukrah. Lemah ataupun tidak mampu orang yang kena paksa mempertahankan dirinya. Jadi dia tidak mampu. Orang yang kena paksa tadi tidak mampu untuk melawan ataupun mempertahankan dirinya. Contoh mempertahankan dirinya salah satunya iaitu biharbin, dengan lari dan sebagainya. Kalau dia boleh selama mana dia boleh lari, itu tidak dikatakan dia tu kena paksa. Sebab dia boleh lari dan sebagainya. Yang dikatakan dia tu suami tak dikena paksa, dia tidak dapat mempertahankan dirinya sama ada dengan lari ataupun dengan sebagainya. Jadi dia kena ikat contohnya dan dia tak takut nak melawan orang yang memaksa tadi. Itu baru dikira dia tu dipaksa. Yang ketiga, in tana'a haqqaqa ma hadadahu bihi. Jadi dia yakin ataupun di sini dia kata zon sampai peringkat yakin. Ya, dia yakin bahawasanya sekiranya dia tidak melakukan apa yang disuruh, maka orang yang menyuruh tadi akan melaksanakan apa yang dikatakan. Maknanya di sini yang ketiga tu dia yakin orang yang memaksa tadi tu tentu apabila dia cakap, dia tidak cakap saja. Apabila dia ugut, tentu dia akan laksanakan apa yang diugut sekiranya orang yang kena ugut tadi tidak melakukan apa yang diugut. Jadi ada 3 syarat. Ada ketiga-tiga syarat ini barulah dikatakan paksa. Jadi wa yahsulul ikrah. Bagaimana untuk nak terhasilnya paksaan tadi? Satunya ialah dengan bitakhwifin bimahdhur. Dengan menakut-nakutkan. Seperti darbin syadid, seperti orang yang memaksa tadi nak pukul dengan yang bersangatan, pukul yang boleh membawa kepada kecelakaan kepada orang yang diugut dan seumpamanya. Contohnya seperti penjara atau sebagainya. Itu di antara hasil ataupun apa yang dikatakan kategori kena paksa. Baik, di sini kita boleh tasawur bagaimana soalan yang boleh dibuat
pada masalah ikrah ini, saya keluar beberapa soalan. Di antaranya ialah udhkur salasatan min syurutil ikrah. Sebutkan 3 daripada syarat-syarat ikrah. Ataupun sebut udhkur isnaini min syurutil ikrah. Jadi dia suruh sebut 2 ataupun dia suruh mari 3 daripada syarat-syarat ikrah. Kalau di soalan dal, kemungkinan dia boleh buat berbentuk penyataan, iaitu contohnya talaqal mukrah imra'atahu talqatan wahidah. Jadi apakah hukum sekiranya orang yang kena paksa menceraikan isterinya 1 talak? Berlaku atau tidak? Jadi hukumnya berlaku sebab dia di kategori dia tu sudah mukrah. Dia di kategori dia tu kena paksa. Apabila kena al-mukrah tadi, dia merangkumilah 3 tadi. Qudratul mukrih, ajaza mukrah, kemudian imtana'ah haqqaqa ma hadalah. Jadi dia ada 3 tu. Kalau dikatakan mukrah, maka apabila dia tu dikira mukrah, apabila dia mencerai isterinya, maka berlakulah 1 talak. Kerana dia tu sudah di kategori al-mukrah. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada sighatut talak sarihun wa kinayah. Lafaz talak ini ada 2, iaitu sarih dan kinayah. Yang pertama, lafaz sarih. Lafaz sarih iaitu apakah yang dikatakan dengan lafaz sarih? Lafaz sarih ialah ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaq, fala yahtaju ila niyah. Itu dikatakan dengan lafaz sarih. Manakala lafaz kinayah pula ialah ma yahtamilu talaq. Jadi itu di antara ta'rif sarih dan ta'rif kinayah. Soalan kita boleh tasawurkan berbentuk seperti mana arif lafz as-sarih ataupun arif as-sarih ataupun arif al-kinayah ataupun ma ta'rifu as-sarih ma ta'riful kinayah. Boleh ditanya ta'rif. Jadi kita apabila ditanya ta'rif, kita jawab kalau sarih ma la yahtamilu, kalau kinayah ma yahtamilu talaq ghaib. Itu bentuk soalan. Ataupun soalan boleh buat seperti lafzut talaq darban. Dia bagi penyataan dulu. Dia kata lafzut talaq darban sarihun wa kinayah. Arif kullan minhuma ma'al mithal. Jadi dia suruh mari ta'rif setiap daripada kedua tu, iaitu ta'rif, 1 ta'rif sarih, 1 ta'rif kinayah. Ma'al mithal, berserta dengan contoh. Kita pun jawab as-sarih ma la yahtamilu sampai habis, dan kinayah ma yahtamilu talaq sampai habis. Kemudian kita mari misal, contoh dia. Ma la yahtamilu, lafaz talak sarihnya macam mana? Lafaz kinayah, misal kinayahnya macam mana? Sarih, anti talikun ke, apa nama ni, talaqtuki ke, itu di antara lafaz sarih. Manakala kinayahnya anti batta, anti haramun alayya, dan seterusnya. Jadi apabila dia tidak tentukan berapa misal ataupun contoh yang perlu pelajar datangkan, maka sudah memadai contoh daripada sarih 1, contoh daripada kinayah 1. Itu.
Ataupun soalan boleh dibuat seperti mal farqu baina talaqi sharih wa talaqi bil kinayah ma'at tamsil. Jadi ditanya perbezaan. Jadi apabila ditanya mal farqu secara umum, mal farqu baina talaqi sharih wa talaqi bil kinayah, apabila soalan berbentuk umum, dia suruh kita datangkan perbezaan di antara tolak soreh dan tolak kinayah. Semua perbezaan boleh kita datangkan. Sama ada di segi lafaz dia berbeza, sama ada di segi contoh dia berbeza. Ya, kita boleh datangkan semua sebab dia soalan berbentuk umum. Dan biasanya kalau ditanya mal farqu baina talaq sharih wal kinayah ma'a tamsil, kita datangkan takrif masing-masing sudah cukup, sudah merangkumi soalan yang dikehendaki. Ataupun soalan boleh dibuat seperti farriq, juga dia nak kepada perbezaan. Farriq bainal talaqi sarihi wat talaqi bil kinayah min haitsu satu ta'rif, dua ihtiyaj ila niyah, tiga sirah at-talaq. Jadi perbezaan ini dia khusus sedikit. Dia tentukan. Mari beza talak, perbezaan di antara talak soreh dan talak kinayah dari segi ta'rif. Dan mari perbezaan di antara talak soreh dan talak kinayah dari segi keperluan kepada niat, perlu ke tidak perlu. Yang ketiga pula, perbezaan di antara talak soreh dan talak kinayah di segi sirah, di segi lafaz talak itu sendiri. Itu di antara soalan-soalan yang boleh diketengahkan oleh penggubal, oleh lembaga peperiksaan lah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada soreh, lafaz tolak soreh. Alfazu tolak as-soreh. Jadi lafaz tolak soreh ni dia ada tiga. Fasorehu salasatu alfazin. Lafaz talak ni dia ada tiga. Daripada perkataan at-talaku, al-firaku, as-sarahu. Jadi tiga perkataan lafaz dia tentang talak. Jadi ketiga-tiga lafaz talak ni apabila suami mengeluarkan dengan bentuk lafaz talak ataupun lafaz firak ataupun lafaz sarah, maka dikategori ketiga-tiga ini merupakan lafaz soreh. Lafaz soreh daripada lafaz talak. Maka apabila suami melafazkan salah satu daripada lafaz ini, maka perceraian tadi berlaku. Jadi daripada perkataan talak, ini dia tanya lafaz talak umum, lafaz talak daripada perkataan talak, lafaz daripada perkataan firak, lafaz daripada perkataan as-sarah. Bentuk lafaz dianya ialah daripada talak dia ada tiga, daripada firak ada tiga, daripada sarah ada tiga. Jadi kesemuanya 9 lafaz talak yang berlaku sekiranya suami melafazkan. Contoh daripada lafaz talaknya, talaqtuki, anti talikun, ya mutallaqah, ya talikun. Itu daripada lafaz-lafaz daripada perkataan talak.
Manakala daripada perkataan firaq pula keluarlah ayat seperti mana faraqtuki ataupun anti mufaraqah ya mufaraqah. Itu lebih kurang. Manakala daripada perkataan sarah pula keluarlah ayat ya musarrahah ya, ataupun sarrahtuki ataupun ya musarrahah. Itu di antara lafaz-lafaz sharih daripada talak. Jadi soalan di sini saya boleh keluar satu saja, iaitu sama ada dia tanya uzkur ataupun hati al-alfaz salasah lit-talaq as-sarih. Awak mari tiga lafaz daripada talak sarih. Jadi kita apabila perkataan bentuk soalan hati ataupun uzkur, maka kita jawab secara ringkas, iaitu at-talaq, al-firaq, as-sarah. Baik. Seterusnya syarat berlaku talak dengan kinayah. Syarat berlaku talak dengan kinayah. Jadi yushtaratu liwuqu'i talak bil kinayah an-niyah wa iqtiranuha bi ba'dil lafzi. Ini syarat berlakunya talak dengan kinayah. Jadi soalan, apakah madza syurut sihhatis talak bil kinayah, ataupun uzkur syuruta sihhatis talak bil kinayah. Sebutkan syarat sah talak dengan kinayah. Maka kita jawab syarat sah talak kinayah iaitu mesti an-niyah. Mesti kena ada niat. Itu syarat dia. Dan niatnya wa iqtranuha bi ba'dil lafzi. Kandungan niat dia tu sudah memadai dengan sebahagian lafaz saja. Tidak semestinya daripada awal lafaz tu sehingga akhir lafaz. Sebahagian saja sudah dikatakan sempurna niat dia. Jadi syarat utamanya untuk berlakunya talak melalui talak kinayah, iaitu dengan lafaz kinayahnya mesti disertai dengan niat. Kalau dia tidak sertakan dengan niat, maka dikira lafaz tadi tidak berlaku perceraian. Itu beberapa huraian mengenai niatlah. Jadi di sini kita gambarkan soalan yang boleh keluar seperti mana soalan-soalan yang lepas. Saya rujuk kepada soalan-soalan lepas. Contohnya, qalat al-mar'atu li zawjiha an-natiq. Jadi ini soalan biasanya di soalan dal yang berbentuk hukum. Dia kata qalat al-mar'atu li zawjiha an-natiq. Talliqni fa asyara bi yadihi an idhabi. Jadi telah berkata isteri kepada suaminya yang boleh bercakap. An-natiq ni lawan dianya bisu. Jadi suami dia boleh cakap, seorang suami yang normal yang boleh bercakap lah. Dia kata kepada suami dia, seorang isteri berkata kepada suami dia kata macam mana? Talliqni. Isteri kata cerai aku. Fa asyara bi yadihi. Lalu suami tadi dia boleh bercakap, tapi dia menggunakan isyarat dengan tangannya sahaja. Menunjukkan kata pergi. Jadi soalan di sini dia naknya ialah berlaku atau tidak perceraian yang dilakukan oleh suami. Jadi jawapannya ialah la yaqa'u talaq. Sebab apa? Sebab dia menggunakan tangan, dia boleh bercakap tapi dia menggunakan isyarat.
menunjukkan bahawasanya dia li'annahu ghairu qasidin lit-talaq. Dia tu tidak qasad untuk cerai. Itu alasan dia. Hukum dan alasan. Jadi untuk soalan dal, dia mesti ada dua. Hukum dan alasan. Pastikan hukum betul, baru alasan tu dinilai. Sekiranya hukum tak betul, alasan betul, alasan tidak dinilai. Walaupun dia betul. Kita kena pastikan bahawa hukum dulu betul, barulah dinilai kepada alasan. Baik. Soalan yang kedua yang kita boleh gambarkan di sini, dia kata qalat az-zawjatu li zawjiha al-akhras. Tadi isteri dia berkata kepada suami yang boleh bercakap. Tapi dia tidak bercakap, dia menggunakan isyarat. Soalan kedua berbentuk telah berkata isteri kepada li zawjihal akhras, kepada suaminya yang bisu. Suami dia tu seorang yang bisu. Dia berkata kepada suami dia kata talliqni. Sama dengan ayat tadi. Lalu suami dia yang bisu tadi fa asyara bi yadihi kai tadhhab. Dia mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan kata pergi. Jadi hukum, apakah hukum di sini? Maka jawapannya di sini berlaku yaqa'u talaq. Sebab yu'tadu bi isyaratil akhras fi talaq. Sebab dikira orang yang bisu itu dengan menggunakan isyarat. Walaupun dia boleh menulis. Jadi di sini dia dikira orang yang bisu tadi menggunakan isyarat walaupun dia mampu untuk menulis. Ataupun soalan secara ringkas, dia kata penyataannya isyaratul akhras fit talaq. Dia nak menunjukkan kepada orang bisu menggunakan isyarat dalam talak. Jadi sama saja dengan ayat yang kata qalat az-zawjatu li zawjiha al-akhras. Jadi para pelajar kena perhati betul-betul setiap soalan tu, fahami betul-betul, baru jawab. Sebab kadang-kadang kita mengelirukan. Kita tak pasti mana, kita tidak tengok kepada soalan yang berbentuk an-natiq, suami dia tu boleh bercakap dengan suaminya al-akhras, bisu. Jadi dia hukum lain-lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kinayah talak tu, di mana yang telah dijelaskan tadi, maknanya setiap lafaz yang diragui sama ada talak atau lain dan mesti perlu kepada niat. Contoh lafaz kinayahnya anti khaliyah, kemudian anti battah, anti haramun alayya, anti kalmayitah, yang banyak ya. Dan saya yakin pelajar sudah mengingatinya. Baik, terus kita pergi kepada hukum talak. Hukum ta'tarid talak. Yang terkandung di dalam talak ada 5 hukum. Di dalam buku teks kita tu, ya, qassama jama'ah at-talak ila ahkamil khamsah. Jadi jamaah ataupun ulama telah membagikan talak ni kepada 5 kategori. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Jadi bentuk soalan yang boleh kita buat, contohnya ialah uzkur isnaini minal ahkamil lati ta'tarid talaq ma'at tamsil likullin.
sebutkan dua hukum yang terkandung dalam talak beserta dengan contoh. Ataupun dia soalan boleh buat qasamal ulama'u al-ahkamu talak ila khamsah udhkurha ma'at tamsil, ataupun udhkur arba'atan minha ma'at tamsil. Boleh. Jadi yang pastinya kita kena ingat kelima-lima. Jadi kalau dia minta dua ke, bermakna bersama dengan misal, bermakna 4 markah. Setiap satu 2 markah. Jadi kalau kita jawab tanpa misal, sudah pun boleh markah. Jangan rusing. Maknanya kalau contohnya kita jawab wajib, mandub, haram. Jadi 3 markah. Kalau dia nak 2 markah. Dicampur dengan contoh talaqil hakam fi syiqaq ataupun talaq zaujah haluha ghair mustaqim ataupun talaqul bid'ah, itu markah no. Jadi setiap fakta tu 1 markah. Okey. Itu pada masalah hukum. Yang seterusnya aqsam talaq. Pembahagian talak. Pembahagian talak